Dengan cover album yang penuh misteri berwarna hitam putih dan kekurangan maklumat, nama kumpulan Diplomasi mungkin kurang dikenali ramai di zaman kemunculannya pada 1990 dahulu. Namun, nama kumpulan ini menjadi sebutan apabila ia dibongkarkan mempunyai kaitan dengan seorang pelawak serta juruhebah negara terkenal pada era lewat 90-an ke awal 2000-an, iaitu Din Bramboy. Adakah benar Diplomasi mempunyai kaitan dengan Din Bramboy? Siapa beliau sebenarnya? Bagaimana pula seorang pelawak boleh jadi vokalis kumpulan rock? Segalanya ada dijawab di dalam video ulasan Rock Kapak kali ini. Tapi, sebelum gua mulakan, gua nak ajak lu orang yang belum subscribe agar subscribe segera ke channel YouTube Daing Hasri. Dan jangan lupa untuk menekan butang loceng, like dan share video ini. Okey brother, gua percaya sama lu. Sebenarnya album Diplomasi lebih berupa sebuah album projek. Semuanya bermula apabila basis kumpulan Musafir iaitu Yem, yang merupakan sebuah kumpulan backup kepada penyanyi rakaman reggae pertama negara iaitu Dr. Sam, didekati oleh Amiruddin S, yang pernah mencipta beberapa lagu dan lirik untuk kumpulan Search. Dr. Sam dan Musafir selain sempat membuat dua album bersama-sama, dan salah satu dari dua albumnya menjadi amat hit pada 1986, iaitu Saya Anak Malaysia. Mereka juga sebenarnya merupakan ahli-ahli karkun yang cukup dikenali aktif berdakwah sambil berbasking. Melihat bakat Yem yang banyak mencipta lagu di dalam dua album Dr. Sam dan Musafir itu, Amiruddin S memberi cadangan untuk melahirkan album solo Yem pada 1988 dengan beliau bertindak sebagai penerbit. Namun memandangkan populariti muzik rock yang semakin melonjak naik pada masa itu, dan penerbitan album berkumpulan rock pastinya akan lebih mudah diterima peminat, Yem bercadang membawanya sebagai sebuah kumpulan. Yem menjemput drama dan gitarisnya dari Dr. Sam dan Musafir iaitu Kai dan Eddie untuk membantu menjayakan projek album ini. Dengan perancangan asalnya, Yem sendiri bertindak sebagai vokalis dan basis. Mereka sepakat menamakan kumpulan ini dengan nama Diplomasi, sebagai menyahut seruan kerajaan yang pada masa itu menggalakkan kumpulan rock menggunakan nama berbahasa Melayu. Amiruddin S dan Diplomasi seterusnya mula mencari studio yang sesuai untuk rakaman. Namun atas kekangan bajet mereka bersetuju untuk mengadakan sesi rakaman di Sun Recorder Studio di Kompleks Sun, Bukit Bintang, Kuala Lumpur, di mana studio ini juga telah bersetuju untuk membantu mereka dalam menerbitkan album Diplomasi di bawah penerbitan mereka iaitu Cherry Records. Menjadikan album ini projek usaha sama bersama Cherry Records dan Amiruddin S. Diplomasi mula merangka lagu-lagu ciptaan mereka sendiri, yang mana kebanyakannya dari lagu-lagu scrap basis vokalis Yem. Memandangkan pengaruh musikal Yem yang mana sebelum ini bersama Dr. Sam dan Musafir membawakan konsep reggae, maka album ini banyak memuatkan elemen reggae dan rock steady. Marilah bersama, wahai teman-teman, lupakan cerita tak bermakna. Setelah siap perangkaan lagu-lagu, rakaman mula dijalankan pada tahun 1989 dengan kesemua lagu dirakamkan sendiri oleh ahli-ahli Diplomasi. Awang BPR turut dijemput sebagai gitaris jemputan untuk lagu dijangka hits iaitu Seloka Cinta. Pada masa inilah, Allahyarham Din Bramboy atau nama sebenarnya Mio Ahmad muncul di gambaran kumpulan Diplomasi. Allahyarham adalah seorang pelawak semula jadi dan amat disenangi ramai, merupakan rakan-rakan baik ahli-ahli Diplomasi yang sentiasa melepak bersama sepanjang sesi rakaman album mereka. Memandangkan suaranya yang tinggi, dirasakan lebih sesuai membawa lagu-lagu Diplomasi berbanding Yem yang mempunyai suara nada rendah. Mio telah diserap sebagai vokalis utama Diplomasi. Perlu pengorbanan bersama membina. Mio atau Din Bramboy telah merakamkan vokal untuk 9 lagu-lagu Diplomasi, sambil Yem merakamkan suara untuk lagu sebelum bersemadi. Akhirnya, album tunggal Diplomasi hinggap di pasaran pada tahun 1990 di bawah edaran MSO. Okey, Diplomasi. Jadi, inilah kaset kumpulan Diplomasi yang merupakan kumpulan asal Din Bramboy. Memang sangat langka lah album ni. Tak ramai juga orang tahu pasal kewujudan album ni. Ini pun sebenarnya adalah kaset Diplomasi kedua yang gua pernah pegang dan dapat
kaset diplomasi pertama yang gua dapat dulu daripada seorang brother daripada Taman Medan, brother tempat gua jugalah. Tapi itulah, masa tu gua sempat rip juga jadi MP3, dan gua ada up juga dekat gua punya YouTube ni. Lu orang boleh ikut link dekat atas ni kalau lu orang nak dengar full album dia. Tapi minta maaf sikit lah, sebab sound quality pada masa tu gua tak berapa pandai nak rip sangat. Jadi sound dia memang hancur sikit lah. Jadi sorry lah. Gua tak sempat lagi nak rip baru. Tapi boleh dengar lah. Tapi tak adalah bagus sangat sound dia kan. Maklum lah, zaman tu budak-budak lagi tak berapa pandai nak rip. Tapi itulah, lepas tu kaset yang first gua simpan tu hilang tak lama kemudian kan. Sebab gua pindah rumah pun benda semua, jadi banyak juga kaset-kaset hilang. Jadi diplomasi yang first tu antara yang hilang jugalah. Jadi yang ini adalah kaset diplomasi kedua yang gua dapat daripada seorang brother daripada Terengganu. Terima kasih banyak brother. Memang dah lama lah gua cari untuk simpan semula kaset diplomasi ni. Walaupun album ni tak banyak lagu-lagu fast, cuma ada satu je lagu hard rock sebenarnya, konsepkan keras sikit lah kan, iaitu lagu kita tak silap gua, ataupun Ranjau Perjalanan rasanya. Ni je lah satu-satunya lagu yang berkonsepkan hard rock yang keras sikit. Yang lain kebanyakan lagu-lagu diplomasi yang fast, lebih ke arah reggae dan rock steady lah. Macam gua ada cerita tadi, sekarang diorang dah tahulah kenapa diorang punya konsep lebih ke arah reggae dan rock steady. Pasal pemuzik diplomasi ni asalnya adalah pemuzik kumpulan Dr. Sam dan Musafir. Jadi sebab itulah muzik konsep diorang lebih ke arah tu. Ranjau Perjalanan ni lebih ke hard rock sikit lah. Tapi satu-satunya lah track yang keras. Yang lain memang semua lebih ke reggae, rock steady dan slow rock lah. Jadi menurut Yem, dia beritahu sama gua kenapa banyak lagu slow, pasal dia nak cuba tangkap market pada masa zaman tu lah. Tapi malangnya tak berjaya. Mungkin pasal promosi yang kurang, ataupun identiti mereka yang boleh dikatakan misteri lah. Dua orang boleh tengok kat depan lah kan, gambar asal dia sebenarnya colour. Gua ada gambar colour tu, gua pun ada letak dalam video ni juga kan. Dan itu je lah satu-satunya gambar warna diplomasi yang ada disimpan oleh ahli-ahli diplomasi sendiri. Yang lain memang semua memang tak ada gambar lah. Yang ada gambar macam ni je lah, yang hitam putih. Gua pun tak tahu kenapa Cherry Records pergi buat macam ni dekat dia punya cover album. Nampak macam sebuah kumpulan yang misteri pula. Kan. Okey, jadi khas untuk lu orang semua yang tak pernah tengok dalam kaset diplomasi. Inilah dia, tengok puas-puas. Simple je design dia, tapi kertas dia cantik, berkilat. Ini adalah kaset edaran MSO, jadi ia mempunyai kualiti kertas yang sama lah macam kaset-kaset MSO lain, seperti Hidayu, seperti Crossfire, seperti Revolusi. Memang berkualiti lah MSO punya inlay ni selalunya. Okay, jadi lagu macam gua cerita, majoriti adalah ciptaan Yem. Ibrahim tu Yem jugalah sebenarnya kan. Dan pemuzik diplomasi memainkan sendiri ke semua lagu mereka ya. Jadi gua tak nak dengar orang cerita pasal sectionist lah apa semua. Jadi belakang macam biasalah lirik kan. Memang simple je, lu orang boleh tengok lah, simple gila. Gambar pun hitam putih kan. Dekat sini lah yang kita kata pasal Dame Ramboy punya identiti ni. Dia memang adalah pelawak semula jadilah. Lu orang boleh tengok sendirilah cara dia tulis ucapan dia kan. Memang style Dame Ramboy lah kan. Dia suka buat lawak-lawak slapstick kan. Macam contoh Ibrahim, tukang putus tali gitar, mana taknya jadi lebar macam tali kapal. Beliau lebih sesuai sebagai basis. Beliau adalah ketua kumpulan ini, di mana salah satu jawatan tertinggi yang pernah disandang buat pertama kalinya. Ni orang panggil sebagai lawak slapstick lah kan. Ada banyak juga digunakan lawak-lawak macam ni di dalam majalah Ujang. Tapi Dame Ramboy yang dalam majalah Ujang bukan orang yang sama dengan Dame Ramboy di dalam diplomasi. Sebab Dame Ramboy yang diplomasi ni pernah jugalah jadi isu dengan Dame Ramboy Ujang ataupun majalah Ujang sendirilah, di mana Dame Ramboy ni kata Ujang telah plagiat
karya nama Dame Bramboi dia. Dame Bramboi ni sebenarnya masa tahun 80-an dulu pernah rilis kaset Lawak Jenaka lah kan. Dia edarkan kepada pelajar-pelajar universiti sekitar tahun 87, 88 macam tu lah. Jadi agak top jugalah nama Dame Bramboi ni. Cuma orang tak tahu siapa dia pada masa tu kan. Pasal dia hanya edarkan kaset lawak, di mana dalam tu dia melakonkan banyak watak lah kan. Buat lawak-lawak macam ni, lawak-lawak slapstick macam ni. Tapi ada juga pihak yang kata yang suara Dame Bramboi dalam kaset lawak tu bukanlah suara Mio Ahmad ataupun Dame Bramboi Diplomasi ni. Wallahualam, gua tak tahu. Tapi pada pandangan gua, mungkin Mio Ahmad memang adalah Dame Bramboi yang keluarkan kaset-kaset lawak tu. Sebab kalau tak, takkan dia berani sangat nak claim hak milik nama tu daripada Ujang, betul tak? Tapi tu cerita lain lah, okay? Kita fokus pada cerita Diplomasi. Jadi yang lukisan-lukisan kat sini, menurut Yem, layout album ni semua adalah buatan tangan arwah Dame Bramboi lah. Jadi mungkin lukisan-lukisan ni semua juga adalah lukisan beliau. Gua pun tak pasti kalau dia ni betul-betul kartunis ke apa. Dia pandai melukis kot agaknya. Itu yang gua tahulah, dia boleh buat layout lah. Okey, jadi disebabkan album Diplomasi ni tidak mengandungi copyright, dan gua rasa mungkin tak akan ada copyright sampai bila-bila. Kecuali kalau MSO pergi jual hak milik dia ke bawah-bawah alam, gua tak tahulah kan. Jadi gua boleh letaklah lagu-lagunya ni kaset Diplomasi. Ramai yang kata Diplomasi ni rilis tahun 1992. Tapi firasat gua kuat mengatakan album ni memang tahun 1990. Sebab macam lu orang boleh tengok dekat kaset memang tak ada maklumat tahun langsung. Tak ada tulis. Biasanya kat sini akan ada tulis tahun 1990 ke apa kan, tulis copyright bulat tu kan. Tapi ni memang tak ada tulis langsung. Dekat dalam inlay pun tak ada maklumat langsung tahun. Dekat website internet semua, gua nampak ramai yang claim kata album ni rilis tahun 1992. Ada juga yang kata diorang biasa dengar lagu Diplomasi Seloka Cinta ni dekat radio sekitar tahun 1992. Tapi itulah, pada gua, kalau 1992, kaset dia dah tentu jernih. Kenapa dia gunakan kaset hitam macam ni? Ditampas stiker pula lagi. Iaitu ini adalah ciri-ciri istimewa kaset-kaset keluaran MSO pada tahun 1989, 1990. Dia selalu gunakan stiker dan shell dia warna hitam kan. Itu yang gua kuat kata album ni tahun 1990. Malah isteri arwah Dame Bramboi pun ada message gua juga. Dia bagi tahu gua, kata ya betul, album ni memang keluar tahun 1990. Sebab hari tu sebelum gua buat video yang di YouTube ni, gua ada buat dekat Facebook page. Gua ada bagi tahu pasal yang gua rasa memang album ni tahun 1990. Itu yang selepas tu isteri arwah Dame Bramboi hubungi gua. Lepas tu anak kepada gitaris Yem pun hubungi gua, gitaris Sky pun hubungi gua. Kalau tak sebelum ni memang tak pernah langsung kita tahu siapa ahli-ahli Diplomasi ni. Sebab memang tak ada maklumat langsung di internet, dan mereka juga macam low profile sangat, tak pernah memunculkan diri. Jadi kita tak tahu siapa diorang kan. Alhamdulillah lah, bila gua buat video dekat Facebook page tu memang dapat feedback yang baik. Dan dapatlah berkenalan dengan ahli-ahlinya. Itu yang akhirnya gua dapat buat video ulasan rock kapak khas untuk Diplomasi di YouTube ni. Jadi untuk kumpulan-kumpulan lain yang mungkin selepas ni susah nak cari ahli dia, gua pun nak buat cara yang sama lah, post dekat Facebook dia dulu. Mana tahu ada ahli-ahli dia datang komen macam hal Diplomasi ni. Okey, jadi tanpa membuang masa, dah banyak celoteh sangat, kita teruskan pada ulasan muziknya ya. Apa payah nak masuk ni. Okey, Diplomasi Seloka Cinta 1990, bukan 1992 ya.
yang penuh bahaya, ataupun ke hutan batu yang kelabu, walau ke hujung dunia yang beribu batu, atau ke kutub utara yang membeku, terus menuju tujuan. Hasil dari ketiadaan promosi serta ketiadaan pengalaman Cherry Records dalam menerbitkan album rock, album Diplomasi dikabarkan hanya terjual sekitar 10,000 unit sahaja. Malah album ini termasuk kategori album langka yang tidak ramai ketahui kewujudannya. Walaupun lagu Seloka Cinta sempat berjaya memasuki pencalonan muzik-muzik, namun akibat ramai tidak mengetahui tentang latar belakang kumpulan ini, membuatkan mereka tersingkir dalam pusingan minggu ketiga. Diplomasi terus lesap tanpa album susulan, dan ahli-ahlinya terutama sekali Yem kembali aktif sebagai pemuzik basker sambil berdakwah.